SSM, direct daripada SSM sendiri berkaitan dengan entiti perniagaan, prosedur untuk pendaftaran perniagaan serta penguatkuasaan Akta SSM dan bagaimana pemantauan perniagaan yang dilaksanakan oleh SSM sendiri. Semoga perkongsian kita pada hari ini dapat memberikan pencerahan kepada kita semua, especially kepada para alumni, para usahawan yang berniaga. Adakah kita menjalankan perniagaan kita mengikut prosedur sebenar perundangan perniagaan yang ditetapkan di Malaysia? Untuk pengetahuan pihak SSM, program ini dianjurkan oleh Teknoputra Unit di UniKL MIMET, yang mana Teknoputra Unit di semua cawangan UniKL berfungsi untuk membudayakan pemikiran keusahawanan dan mewujudkan usahawan dalam mahasiswa UniKL. Seterusnya kita cuba untuk mentransformasikan minda para usahawan kita, para pelajar kita daripada job seekers kepada job creators. Ia sesuai dengan saranan agenda dasar keusahawanan negara 2030 yang menyasarkan supaya lebih ramai mahasiswa kita berani untuk menceburi bidang keusahawanan. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput Cikgu Aziruwaida binti Ku Aziz untuk meneruskan sesi perkongsian pada hari ini. Dengan segala hormatnya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua warga UniKL MIMET. Saya betul lah yang seperti Cik Puan Pengerusi disebutkan tadi, betul sebutan tu, Ku Aziruwaida binti Ku Aziz, Ketua Unit Syarikat di Suruhanjaya Syarikat Malaysia Perak. Saya sebenarnya lebih kepada unit syarikat. Lama dah juga saya pun tak bagi taklimat berkenaan enterprise ni sebenarnya, tapi bolehlah. Nanti kalau sepanjang taklimat ni berlangsung, kalau ada apa-apa persoalan, boleh terus tanya dalam chat box tu. Nanti ada 2 orang rakan saya yang akan bantu untuk jawab. Nampak slide tak? Belum lagi. Belum? Ada tak? Belum nampak lagi, Puan. Sekejap. Okey. Jadi saya dah share dah ni. Sekejap. Okey, ada tak? Okey, dah nampak. Okey, saya ingatkan tadi masa Cik Ahmad maklumkan saya kata partisipan adalah pelajar dan juga kaki tangan MIMET UniKL. Saya bayangkan dalam dewan. Saya bayangkan semua orang akan duduk dalam dewan kuliah. Rupanya memang semuanya secara online lah ya? Betul ke? Ya Puan, sekarang memang kelas kita conduct online. Jadi maknanya semua student ni tak ada di college lah, ada di rumah atau di tempat-tempat lain lah ya, betul? Ada juga student yang ada balik ke kampus untuk maknanya sekarang ni ada sesi di dalam kelas ke? Tak adalah. Kita hybrid. Bukan, maknanya untuk sesi ni, sesi yang taklimat ni, adakah yang live di dalam kelas? Tak adalah. Tak ada. Saya bayangkan tadi macam bila saya tengok tadi audience itu adalah di dalam dewan kelas. Rupanya secara online. Semua secara online. Okey, sekarang ni nampak screen slide jelas ya? Slide jelas ya? Sekarang ni bukan slide, sekarang ni screen Puan. Muka Puan. Apa pula? Setiap kali tu kena tekan tu ke?
mana aku nak bawa ini ke buka. Tak ada, sekarang tak ada slide. Okey. Okey, maaf ya, ada masalah teknikal sikit sebab tak pastilah kenapa. Tapi okey kan, sekarang nampak kan? Ke sekarang ni yang boleh berkomunikasi dua hala cuma Cik Pengerusi je ke? Semua boleh. Semua boleh. Semua boleh. Cuma dia orang kena on kan, kena unmute kan dia punya mic lah ya. Ya, Okey. Dalam chat box tu nanti pun semua pun yang mana yang dah join dah boleh jawab, boleh join kan conversation kan? Boleh. Okey, sebelum tu saya nak tanya soalan ni dulu. So, harap ada respon dalam chat box. Tak ada pun yang bagi feedback. So kita nak tengok lah nanti sebelum dan selepas daripada taklimat ni bertambah ke lagi berkurang ke? Sebenarnya kita tak dengar apa suara apa soalan puan tadi. Soalan saya tak tadi. Soalan yang dekat skrin tadi. Oh, okey. Yang dekat slide tadi. Okey. Sekejap ya. Tu. Okey. Kalau tak kira hilang rasanya. Okey, ni soalannya. Okey. Kalau tak semua pun at least 10% daripada yang ada ni menjawab pun kita dah boleh nampak dah. Nak tahulah sebelum dan selepas ni macam mana tahap kesedaran ataupun pemahaman pelajar-pelajar ataupun peserta semua terhadap keperluan mendaftarkan perniagaan di SSM. Ada jawapan? Okey, ada yang 100%, ada 80%, 30%. Okey, yang 30% tu nanti harap meningkatlah ya. Okey, yang 80%, 100% tu mungkin dah selalu dengar taklimat SSM kot ataupun mungkin dah lama mencaburkan diri dalam bidang perniagaan. So dah nampak kan view dia kan, keperluan untuk daftar perniagaan di SSM kan. Saya teruskan ya. Kita masuk kepada sejarah penubuhan SSM terlebih dahulu. Okey, SSM sebenarnya adalah hasil SSM atau Suruhanjaya Syarikat Malaysia adalah satu badan berkanun di bawah KPDN HEP, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Okey. SSM adalah hasil gabungan dua badan iaitu Pendaftar Perniagaan dan juga Pendaftar Syarikat yang diperbadankan pada 16 April 2002. Okey. Kalau dulu maknanya pendaftar syarikat dan pendaftar perniagaan ini adalah sepenuhnya kerajaan lah. Okey. Kemudian bila diperbadankan, SSM ni adalah badan berkanun. Badan berkanun ni maksudnya separuh kerajaan, separuh bukan kerajaan. Okey, kalau nak tahu lebih lanjut maksud badan berkanun tu nanti Google lah ya. Saya tak ceritalah part badan berkanun tu. Okey, SSM ada di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, KPDN HEP. Okey. Fungsi utama SSM. Kalau slide hilang ke ataupun tak jelas ke atau saya laju sangat ke, mohon maklumkan dalam chat box tu ya. Nanti rakan-rakan saya akan maklumkan saya. Okey? Tapi jelas tak? Okey, fungsi utama SSM. Okey, rasanya saya rasa ramai yang dah tahu kot. Fungsi paling utama adalah pendaftar lah. Okey, SSM adalah pendaftar kepada perniagaan, syarikat sendian berhad dan juga perkongsian liability terhad, PLT. Okey, PLT ni baru lagi lah sebenarnya di Malaysia, diperkenalkan tahun 2012, aktanya digazetkan, tapi kita berkuat kuasa 2015 baru ada pendaftaran. Okey,
Fungsi utama SSM, kalau orang tanya apa fungsi utama SSM, fungsi utamanya adalah pendaftar. Okey, syarikat perniagaan, PLT, semua yang nak memulakan aktiviti perniagaan di Malaysia perlu berdaftar dengan SSM. Okey. Fungsi yang kedua adalah membekalkan maklumat korporat kepada maklumat korporat syarikat, perniagaan dan PLT kepada orang awam ataupun agensi kerajaan ataupun pihak ketiga. Okey. Bila tuan-tuan mendaftar di SSM, maklumat tuan-tuan itu yang ada dalam database SSM tiga adalah mengawal selia, menguatkuasakan dan memantau undang-undang berkaitan dengan perniagaan, syarikat dan PLT. Okey, bila dah ada akta, saya lupa nak maklumkan, maaf. Pendaftar perniagaan, SSM. Okey, tak apa, saya teruskan dulu nanti saya masuk yang 4 yang akta tu. Okey, yang fungsi yang ketiga, mengawal selia, menguatkuasa dan memantau undang-undang yang berkaitan dengan perniagaan dan syarikat lah. Okey. Ada beberapa undang-undang yang dikawal selia oleh SSM. Jadi bila dah tuan-tuan mendaftar, SSM semestinya akan memantau dan menguatkuasakan undang-undang mengikut seksyen tertentu lah. Okey. Dan kita tengok sama ada syarikat atau perniagaan ni mematuhi ataupun tidak undang-undang yang dikuatkuasakan tu. Okey. So fungsi yang keempat adalah sebagai pusat latihan korporat. Okay, SSM menyediakan latihan kepada director, shareholder, juga setiausaha syarikat. Maknanya latihan ni yang disediakan oleh SSM ni, dia sepanjang tahun. Tak disebabkan COVID ni, kita memang sentiasa ada latihan diadakan sepanjang tahun. Ada jadual tertentu lah yang dah dikeluarkan. Okay, boleh tengok dekat website SSM kalau akan datang berminat untuk join apa-apa kursus yang ditawarkan oleh SSM. Okay, maknanya SSM menganjurkan kursus, taklimat dan sebagainya, berbayar ya yang ini. Boleh buat pendaftaran secara online dan join kursus yang dianjurkan oleh SSM. Okey, setakat yang fungsi ni, ada apa-apa persoalan? Mungkin tak jelas tentang salah satu fungsi SSM? Adakah yang nak bertanya apa-apa berkenaan dengan fungsi? Kalau ada, okey, tak ada. Kalau tak ada, saya teruskan ya. Allah, kenapa hilang ni? Okey, ada dah. Okey, ini adalah pejabat negeri dan cawangan SSM di seluruh Malaysia. Okey, ada 12 pejabat negeri termasuk Ipoh, 7 pejabat cawangan dan 2 pejabat UTC. Okey, kat Perak ni cuma ada satu je lah. Okay, Ipoh ni lah. Okey, entiti perniagaan yang ada di SSM. Okey, ini yang saya cakap pasal akta tadi. Okey, di bawah SSM ada 3 entiti perniagaan yang digasingkan. Okey, mengikut akta tertentu. Ikut akta-aktanya lah. Okey, contohnya perniagaan. Akta yang kita gunakan adalah Akta Perniagaan 1956 dan Perkongsian Liability Terhad di bawah Akta Perkongsian Liability Terhad 2012. Ini yang baru yang saya cakap tadi. Tapi saya tak akan ceritakan secara detail ya berkenaan dengan PLT dan juga syarikat sendirian berhad ni ya. Yang ketiga adalah entiti syarikat berhad menurut saham. Itu Akta Syarikat 2016. Okey. Kita akan cerita lebih berkenaan dengan Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 sebab rasanya tuan-tuan banyak di sini kan, banyak di yang bahagian yang Akta Pendaftaran Perniagaan ni kan. Tapi kalau nanti ada soalan berkenaan dengan Akta Syarikat dan juga PLT boleh masukkan dalam chat box tu, nanti saya akan cuba jawab ya. Okey. Okey, Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 ni dah lama pun diperkenalkan dan sekarang ni SSM dalam proses untuk revise akta ni. Mungkin akan keluar tahun ni atau tahun depan ada banyak peruntukan baru yang kita akan perkenalkan. Okey, kalau tengok apa akta ni diperkenalkan tahun 1956 kan. Okey, so dia banyak benda-benda yang tahun 1956 punya masa tu banyak yang tak ada lagi. Contoh pendaftaran perniagaan online kan. Okey, nanti kita jawab berkenaan perlu tak perniagaan online berdaftar di SSM. Okey, okey, di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan ni ada 2 jenis milikan iaitu milikan tunggal
dan juga milikan perkongsian. Okey, nanti kita akan masuk secara detail kat situ. Lagi sangat. Okey, saya masuk kepada takrif perniagaan. Saya rasa yang ini kalau ambil subjek keusahawanan mesti tahu kot. Okey, Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 Section 2. Okey, takrif perniagaan tu saya rasa semua pun faham kan. Kalau dah ambil subjek keusahawanan tu, saya pun dulu business admin juga. Memang benda ni memang dah hafal dah pun Section 2 ni, maksud perniagaan tu. Tahu kan, maksudnya dia adalah satu bentuk perdagangan, pertukangan, pekerjaan atau apa-apa profession. Bukan sekadar tukar beli barang, tapi termasuk juga servis. Okey, yang ada apa saja aktiviti yang dijalankan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, ia adalah termasuk di bawah takrif perniagaan. Okey, maknanya bukan kita sekadar tukar beli barang, jual kasut dapat duit. Okey, itu salah satu yang aktiviti yang perdagangan yang kita nampak lah. Servis juga adalah perniagaan. Contoh pembersihan kawasan ataupun cuci bangunan. Okey, kita pergi cuci bangunan pejabat dan kita dibayar. Itu adalah perniagaan. Okey, motivator, kita jemput dia datang bagi taklimat. Bila datang taklimat dan kita bayar dia. Okey, itu adalah servis dia. Servis dia adalah dia bagi motivasi. Okey, dia tak jual barang tapi dia bagi servis. Okey, dan tuan-tuan bayar dia. Itu juga adalah perniagaan. Okey. Jelas tak maksud perniagaan? Saya skip saya rasa yang ni semua tahu kot. Okey, saya masuk pada jenis milikan perniagaan tadi. Ada apa-apa tengok bagi tahu. Apa yang dalam tu. Sebab saya tak nampak dia punya checkbox. Okey, ada dua jenis entiti milikan. Jenis milikan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Okey, yang pertama milikan tunggal. Rasa semua yang ni semua orang tahu kot. Tunggal mestilah satu kan. Sebabnya pemilik adalah seorang saja. Jadi dialah buat kerja semua. Dialah kuli, dialah bos, dialah hantar barang, dialah pack barang. Semualah. Okey, tunggal ni maksudnya seorang. Tapi dia boleh ada pekerja. Bukan bermakna semua dia buat seorang. Dia boleh hire pekerja. Okey. Cuma dia adalah yang mengeluarkan modal. Okey, pemilik juga yang menguruskan dan menentukan masa depan perniagaan tersebut. Contoh, dia tetapkanlah apa dia punya sasaran dia, apa yang dia nak jual, berapa banyak modal yang dia nak keluarkan, nak laburkan. Okey, dan dia running sendiri bisnes tu. Dibantu oleh pekerja-pekerja lah. Tapi pemilik tu tetap dia seorang. Okey. Kemudian entiti yang kedua, jenis milikan yang kedua adalah perkongsian. Perkongsian adalah perkongsian biasanya dimiliki oleh dua orang, mesti minimum dua orang rakan kongsi, maksimum 20 orang. Okey, tapi jaranglah kita jumpa perkongsian yang 20 orang ni. Okey, biasanya perkongsi ini berkongsi modal, sasaran, wawasan untuk perniagaan tu. Kongsi satu perniagaan, maknanya perniagaan dijalankan secara bersama dan dipersetujui bersamalah. Biasanya perkongsian ni kita memang tak wajib sediakan agreement. Tapi kita galakkan perniagaan perkongsian adakan satu surat perjanjian yang sah. Supaya kalau apa-apa berlaku di antara rakan kongsi, tuan-tuan boleh berpegang kepada surat perjanjian tersebut. Okey, so tak adalah nanti bergaduh antara rakan kongsi. Bila tak ada perjanjian, bila bergaduh kita tak ada satu agreement yang kita dapat pegang. Okey. Seeloknya kalau perniagaan perkongsian, seeloknya buatlah agreement. Walaupun sebenarnya benda tu tak diwajibkan oleh SSM. Okey, tapi seeloknya tuan-tuan ada agreement. Ada apa-apa nak tanya berkenaan dengan milikan tunggal dan perkongsian? Saya teruskan nanti tanya je dalam chat box tu ya. Okey. Saya akan teruskan ya. Okey, ini adalah fee atau jadual fee bayaran pendaftaran di SSM. Okey, bayaran untuk pendaftaran baru untuk nama perniagaan, daftar baru, nama perniagaan mengikut kad pengenalan adalah RM30. Nama menggunakan nama trade ataupun nama dagang adalah RM60 setahun. Nama menggunakan kad pengenalan RM30 setahun. Okey, setiap perubahan yang dibuat, contoh tukar alamat, jenis perniagaan, tambah cawangan dan sebagainya, bayaran RM20 dikenakan. Okey. Untuk renewal, pembaharuan, bayarannya sama macam pendaftaran, RM60 setahun, RM30 untuk nama seperti menggunakan IC.
Okey, tutup tiada bayaran dikenakan dan maklumat RM10 untuk maklumat perniagaan bayaran RM10 dikenakan. Okey. Nanti kita cerita lanjutlah yang ni berkenaan bayaran ni. Okey, kelayakan untuk mendaftarkan perniagaan. Yang pertama mestilah warga negara Malaysia dan penduduk tetap. Kedua mestilah individu yang berumur 18 tahun ke atas genap. Okey, 17 tahun 6 bulan tak boleh mendaftar lah. Okey. Warga negara Malaysia atau penduduk tetap tadi faham kan maksudnya kan penduduk tetap tu yang ada IC merah tu. IC hijau tu tak boleh. Okey, yang ada IC merah tu boleh. Yang pemas tautin tetap tu. Okey. Dan kelayakan yang ketiga mestilah perniagaan dijalankan di Semenanjung Malaysia dan wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Okey, Akta Pendaftaran Perniagaan ini dia hanya terpakai di Semenanjung dan wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Okey, di Sabah Sarawak akta ni tak terpakai. Kalau tuan-tuan berniaga di sana, mungkin ada student yang berasal daripada sana, nak berniaga di Sabah dan Sarawak, okey, tuan-tuan perlu mendaftar dengan PBT masing-masing. Okey, dia ada ordinance lain di kat sana yang tak di-cover oleh Akta Pendaftaran Perniagaan ni. Okey, so boleh rujuk PBT masing-masing. Tapi perlu mendaftar, bukan bermakna tak perlu mendaftar. Okey, so Akta Pendaftaran Perniagaan ni cuma terpakai dekat Semenanjung dan juga Persekutuan Labuan. Okey, tapi SSM pada tahun 2015 atau 16 tak silap saya, SSM ada memperkenalkan satu sistem incubator. Sistem incubator ni untuk tuan-tuan yang berniaga secara online di Sabah Sarawak. Boleh menggunakan sistem incubator ni di mana tuan-tuan menyewa satu tempat di Cyberjaya yang SSM gunakan satu tempat di Cyberjaya yang tuan-tuan boleh menggunakan alamat Semenanjung lah maksudnya untuk jalankan perniagaan secara online di Sabah dan Sarawak. Okey. Okey ke setakat itu? Okey. Okey, boleh saya teruskan? Boleh. Okey. Ini adalah berkenaan dengan perniagaan yang tidak perlu didaftarkan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan. Okey, ada juga perniagaan, ada perniagaan macam tadi yang kita maklumkan tadi berdaftar di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan kan. Tapi ada juga yang tak perlu daftar di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan. Okey, contoh syarikat sendirian berhad yang tak berdaftar di bawah Akta Syarikat 2016. Okey, yang biasa tuan-tuan dengar ABC Maju Sendirian Berhad, ataupun yang berdaftar di bawah Akta Perkongsian Liability Terhad, contoh Terus Maju PLT. Okey, itu dia dah berdaftar bawah akta dia. Maknanya bawah Akta PLT dan Akta Syarikat. Jadi dia tak perlu daftar di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan. Maaf saya tadi lupa nak bagi contoh nama perniagaan yang menggunakan nombor IC adalah sama seperti nama kita dalam IC. Contoh Abu bin Ahmad, itulah nama perniagaan tuan-tuan. Okey, yang menggunakan nama trade atau nama dagang. Contoh Terus Maju Enterprise, okey, ataupun Success Resources, Success and Services Resources. Okey, itu adalah perniagaan yang sendirian berhad tadi. Contoh macam ABC Maju Sendirian Berhad. Okey, itu yang tak perlu daftar bawah Akta Pendaftaran Perniagaan sebab dia dah daftar bawah Akta Syarikat ataupun Akta Perkongsian Liability Terhad. Okey. Okey, seterusnya perniagaan yang tak perlu didaftarkan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan adalah perniagaan yang diuruskan oleh kerajaan atau badan awam di bawah undang-undang bertulis. Okey, contohnya ada perniagaan yang didaftarkan dijalankan oleh kerajaan negeri. Okey, dia tak perlu register sebab dia ada undang-undang bertulis dia sendiri, so dia tak perlu daftar di bawah SSM. Okey, yang seterusnya pertubuhan atau kelab. Okey, pertubuhan atau kelab tak perlu berdaftar dengan SSM, tapi perlu berdaftar dengan pendaftar pertubuhan atau dipanggil ROS, Registration of Society. Okey, pertubuhan dan kelab ni tahu kan, contohnya macam kelab bola sepak ke kan, dia ada ambil bayaran daripada ahli-ahli kelab untuk aktiviti dalam kelab tersebut. Okey, yang itu bukan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dia tak ada jual beli barang, so tak perlu berdaftar dengan SSM. Okey, tapi perlu berdaftar dengan pendaftar pertubuhan ROS. Okey, Registration of Society. Okey. Yang seterusnya adalah perniagaan dijalankan oleh ahli profession yang memerlukan kelayakan tertentu. Okey, contohnya lawyer, dia berdaftar dengan bar council, accountant berdaftar dengan jabatan accountant, klinik, okey, daftar dengan MMC, okey, medical council. Okey. Okey, contoh macam farmasi pun sama, dia berdaftar dengan jabatan farmasi, okey. Yang profession contoh macam doktor dan sebagainya ni dia tak perlu daftar di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan, okey, tapi dia berdaftar dengan badan dia sendiri.
Tapi kalau nak daftar juga untuk tujuan mendapatkan apa-apa yang berkaitan dengan LHDN dan sebagainya, macam klinik semua ni boleh daftar di bawah Sdn Bhd. Okey? Okey, boleh saya teruskan? Saya teruskan ya. Saya teruskan ya, faedah mendaftarkan perniagaan. Okey? Faedah yang pertama, bila tuan-tuan mendaftarkan perniagaan, tuan-tuan dapat menikmati pelbagai insentif pinjaman dan latihan yang disediakan oleh agensi kerajaan. Okey? Seperti yang saya maklumkan tadi, fungsi SSM tadi, sebagai pendaftar tadi, dan kita bekalkan maklumat kan. Okey, maklumat tuan-tuan ni sebenarnya diguna oleh agensi lain, contoh Bank Rakyat, MARA dan sebagainya, untuk dia keluarkan insentif, geran dan sebagainya atau bantuan yang biasanya ditawarkan kepada peniaga-peniaga. Okey, sebelum dia keluarkan geran tu, dia akan dapatkan maklumat daripada SSM. So daripada situ dia tahulah berapa banyak banci, dia akan buat macam banci lah. Okey, agensi ni akan buat macam banci. Berapa banyak golongan usahawan contoh dalam bidang makanan. Okey, dan dia akan keluarkan geran ke bantuan ke bekalkan mesin ke contohnya ikut bidang tertentu. Sebab tu perlunya tuan-tuan mendaftar supaya maklumat yang ada yang dapat dibekalkan kepada pihak agensi ni tepat. Okey. Seterusnya menunjukkan kredibiliti dan komitmen untuk berniaga. Okey. Kalau tuan-tuan berniaga, pelanggan akan rasa lebih yakin. Contoh macam kita nak beli barang, kita pergi kedai tak ada signboard. Tak ada sijil SSM, nak beli pun kita rasa takut. Minta resit pun tak ada. Ada kan setengah kedai tu kita pergi, kita dah bayar, minta resit pun tak ada. Dia tak nak bagi resit, bergaduh minta resit kan. Okey, kalau kedai macam tu saya takkan pergi lagi dah sebab tahu selalunya dia tak mendaftar lah tu. Okey. Yang seterusnya melindungi hak pengguna. Okey. Ini kita lah sebagai pengguna kan, bila kita beli sesuatu barang, bila apa-apa berlaku, kita nakkan keadilan kalau ada penipuan. Jadi, bila adanya pendaftaran yang sempurna, kita pun dapat pantau, investigate apa yang berlaku sebenarnya antara aduan pelanggan berkenaan dengan pengguna dengan peniaga tersebut. Okey, jadi kita dapat siasat dan tunjukkan kita dapat siasat dan juga tahulah kat mana kalau berlaku penipuan dan aduan tu, terhadap aduan tu. Okey. Yang faedah yang seterusnya, membolehkan pihak kerajaan mendapatkan data dan informasi yang tepat. Okey, inilah untuk program-program pembangunan. Biasanya bila kerajaan nak buat program pembangunan, macam contohnya macam contoh kita dapat bantuan dan sebagainya kan. Mestilah sebelum tu agensi ataupun kementerian yang keluarkan bantuan tersebut, mestilah dia ambil maklumat di SSM dulu. Sebab maklumat berkenaan dengan perniagaan lah. Okey, dia akan ambil maklumat di SSM dan dia akan rangka apa yang dia nak buat dengan maklumat tersebut, berapa banyak geranan yang dikeluarkan contohnya, daripada situlah. Jadi kalau tuan-tuan tidak mendaftar, SSM tak dapat bekalkan maklumat yang sepatutnya kepada agensi yang terlibat. Jadi bantuan pun mungkin tak sampai kepada tuan-tuan. Sebab bila kita nak minta apa-apa bantuan pun, contoh macam apa-apa yang ditawarkan oleh agensi lain, contoh MARA, dia pun akan minta sijil SSM kan. Kalau tuan-tuan biasa berurusan lah, dia akan minta sijil SSM. Sekarang ni pergi mana-mana pun sama. Kalau tuan-tuan nak buka kedai, nak ada premis, nak minta lesen premis dengan majlis, majlis pun akan minta lesen SSM, sijil SSM. So apa-apa pun perniagaan anda bermula di SSM. Okey? So maknanya kena mendaftar, wajib mendaftar. Okey? Jelas tak setakat ni faedah tu? Atau mungkin ada yang nak bertanya lebih lanjut berkenaan dengan faedah? Okey, kalau tak ada soalan saya teruskan ya. Okey, sekejap sebelum tu saya nak share satu video.
ada video. Tak ada. Tak ada lagi. Tak ada lagi. Tak ada suara. Tak ada suara. Tapi ada video. Kejap. Video tak keluar ya? Tak ya? Video tak keluar. Adakah? Ada. Suara video tak dengar lah Puan. Tak ada suara Kejap ya. Tak ada suara. Kejap ya. Video ada keluar tak? Video keluar. Video ada tapi Suara tak ada. video ada ya. Cuma suara tak keluar ya. Ya. Ada? Tak ada ya. Oh, apa ni? Tak ada ke? Allah, kenapa ni? Tak ada okey je. Alah, kenapa ni? Tolong jap jom. Video tak keluar, suara pun tak ada lah. Tak ada Puan. Okay, dari sini aja. Tu kalau stop sharing tu memang dah tengah sharing kan? Okay, ada tak? Belum. Dia dah share screen Puan tapi belum keluar video lah. Okay. Suara pun tak ada. Tak ada. Kena buka dari sini jom. Okay. Okay, tak apalah. Saya skip je lah ya. Tak dapat nak tunjuk kat tuan-tuan lah. Okay, slide dah. Silap kena masuk balik ni. Ada Syida slide? Ada Okay, video tak ada. Slide ada Okay, saya teruskan lah ya sebab tak dapat pula nak tunjuk video tadi. Tak ada sebenarnya video tadi berkenaan dengan keperluan untuk mendaftar lah. Perlunya mendaftar di SSM tu. Okay, kalau tak daftar tak boleh berniaga tu lah. Dia punya tema dalam video tu. Tapi tak dapat tunjukkan. Tak apa, saya teruskan ya.
Okey, seterusnya saya masuk kepada tanggungjawab pemilik perniagaan ya. Lepas tuan-tuan mendaftar, okey, ini adalah apa yang tuan-tuan perlu lakukan. Okey. Maaf, ni bukan selepas mendaftar. Tapi sebelum mendaftar, bila tuan-tuan dah menjalankan perniagaan, okey, daftar perniagaan dalam tempoh 30 hari dari tarikh tuan-tuan memulakan perniagaan. Okey, contohnya katalah hari ni dah setiap berniaga, kalau daftar hari ni lebih baiklah, kalau tak daftar lagi pun pastikan daftar dalam masa 30 hari daripada tarikh memulakan perniagaan. Okey, contoh macam hari ni tuan-tuan beli barang, dapat invoice, dapat receipt, barang pun dah sampai, dah start jual barang, buka kedai, okey, daftar dalam masa 30 hari. Okey. Kemudian tanggungjawab selepas mendaftar, pastikan perniagaan diperbaharui dalam tempoh 30 hari sebelum tamat. Okey, maknanya jangan biar, ya Allah, tak nampak pula. Okey, jap. Nampak. Nampak. Okey, pastikan perniagaan tadi kat mana tadi? Renewal kan? Okey, pastikan perniagaan di-renewal sebelum 30 hari sebelum tamat. Tapi kalau nak renew 6 bulan, 3 bulan, 4 bulan sebelum pun boleh. Tak ada masalah. Setahun sebelum pun boleh. Cuma jangan lebih daripada tarikh expired dalam sijil tu. Kan bila tuan-tuan mendaftar perniagaan, tuan-tuan akan dapat sijil kan? Dalam sijil tu nanti dia ada tarikh tamat perniagaan. Pastikan renew sebelum expired. Okey, jangan tunggu selepas expired. Lepas expired nanti kena bayar compound lah. 1 hari lambat pun ada compound RM20. So, bazir kan kat situ kan. Jadi pastikan renewal dibuat sebelum expired. Okey, tanggungjawab yang seterusnya, daftar setiap perubahan yang berlaku dalam perniagaan. Contohnya bila tuan-tuan dah ada kedai nanti, saya cerita ni general ya, bukan tuan-tuan sebagai student, tapi saya cerita sebagai peniaga. Kejap ya. Okey, tadi saya dapat kan? Saya tak pasti kenapa rakan-rakan saya tak nampak, tapi tadi feedback yang Cik Pengerusi jawab tadi nampak kan? Okey, saya teruskan, diorang nampak? Okey, saya teruskan kepada yang ketiga tadi ya, tanggungjawab yang ketiga. Okey, daftar perubahan dalam tempoh 3 hari perubahan dilakukan. Okey, contoh bila dah ada kedai nanti, ada premis, bila tuan-tuan pindah daripada tempat A ke tempat B, pastikan pertukaran alamat tu didaftarkan di SSM pun dalam masa 30 hari. Okey? Okey, tanggungjawab pemilik yang seterusnya, memaklumkan SSM sekiranya menamatkan perniagaan. Juga dalam masa 30 hari, contoh bila dah daftar perniagaan, dah jalankan perniagaan, lepas 1 tahun nak tamatkan perniagaan, dah tak nak berniaga lagi, mungkin nak kerja kerajaan dan sebagainya, nak kerja bidang lain, dah tak nak berniaga, pastikan penamatan perniagaan tu dimaklumkan di SSM. Okey, tak perlu datang ke SSM lah, sekarang kita pakai online, nanti saya akan ceritakan pasal EasyBiz ya. Okey, tapi kena maklumkan SSM dalam masa 30 hari selepas perniagaan ditamatkan. Okey, ataupun dalam masa 4 bulan daripada tarikh kematian pemilik. Okey. Contohnya kalau pemilik ni seorang saja, bila dia meninggal, perniagaan tersebut tidak dapat diwariskan kepada pemilik lain. Contohnya kepada anak dan sebagainya. Jadi waris kena datang ke SSM. Sekarang tak perlu datang lagi dah sebab kita ada online. Okay, kalau dulu datang ke SSM, maklum ke SSM lah. Maklum ke SSM, kata pemilik dah meninggal dan perniagaan akan ditutup. Okay, kena bawa sijil, kena tunjukkan sijil kematian sekali lah. Okay, tanggungjawab yang seterusnya, bila tuan-tuan mendaftar, ada premis, kena pamerkan sijil. Okay, pamerkan sijil pendaftaran perniagaan tu di premis ataupun di kedai lah maknanya. Tempat yang mudah dilihat oleh
penguatkuasa. Okey, contohnya biasa kalau kita biasa nampak kan, kalau kat kedai runcit, kat kedai hardware ke, biasa dia akan letak belakang kaunter. Biasa nampak tak ada sijil SSM. Okey, pamer di tempat yang mudah dilihat oleh penguatkuasa. Okey. Seterusnya meletakkan papan tanda. Dalam papan tanda tu mesti ada nama perniagaan dan nombor pendaftaran. Okey, kedai ke premis mesti ada papan tanda. Kalau tuan-tuan berniaga di rumah, tak perlulah letak papan tanda. Pelik pula nak letak papan tanda kat rumah kita tu kan. Okey. Jadi kalau ada premis, ada kedai, mesti letak papan tanda. Dalam papan tanda mesti ada nama perniagaan dan nombor pendaftaran. Okey. Bila tuan-tuan nak minta lesen papan tanda pun dengan majlis pun akan minta sijil SSM. Okey. Lesen premis pun sama. Kalau tuan-tuan berniaga, kalau tuan-tuan buka restoran, contoh nak dapatkan kena dapatkan kebenaran daripada Kementerian Kesihatan tak silap saya, sebab dia berkenaan dengan makanan kan. Okey. Itu pun perlu, dia akan minta sijil SSM. Okey. Saya teruskan ya. Okey, kaedah untuk mendaftarkan perniagaan. Okey, kalau dulu kita pakai kaunter lah. Okey, isi borang tuan-tuan datang ke kaunter. Kalau ada yang pernah mendaftar, datang ke kaunter, kita bagi borang, isi borang, ambil nombor, tunggu bayar dan di kaunter. Tunggu 1 jam sijil keluar kan. Okey, ini kaedah zaman dulu. Sebenarnya SSM dah memperkenalkan sistem online. Berkuat kuasa 2018 pun kita dah buat sistem online ni, tapi kita tak kuasakan sepenuhnya. Tapi SSM start kuasakan sepenuhnya pada tahun 2020 lah, bila berlakunya pandemik COVID kan. Jadi masa tu kita nak kurangkan pergerakan ataupun kemasukan pelanggan ke dalam kawasan pejabat untuk mengurangkan kontak kan. Jadi sejak daripada awal 2020, kita dah kuasakan pendaftaran semua melalui online. Itu EasyBiz online lah. Okey, tuan-tuan boleh rujuk dekat website SSM. Kena sign up user ID dan password di easybiz.ssm.com.my. Kemudian kalau ikutkan, kena datang ke SSM untuk pengesahan ID. Baru bila SSM dah buat activation, baru tuan-tuan boleh buat registration. Okey. Tapi untuk dalam tempoh PKP ni, sebab kita masih lagi cuba untuk kurangkan kemasukan pelanggan ke dalam kawasan pejabat untuk keselamatan bersama. Jadi tuan-tuan boleh buat activation melalui portal EasyBiz tu sendiri. Okey, nanti boleh tengok ada guideline lah dekat website SSM macam mana nak buat activation tanpa perlu datang ke SSM. Okey, kalau ikutkan, kalau tak ada pandemik ni sepatutnya pemilik kena datang sendiri ke SSM untuk activation, untuk thumbprint cap ibu jari. Okey. Tapi sekarang ni kelonggaran diberikan sebab kita nak kurangkan kemasukan pelanggan ke pejabat. Okey, tapi dia ada cara dia lah, ada dokumen yang tuan-tuan perlu sertakan, kena upload ke dalam portal untuk activation. Okey. So, sekarang kita dah tak pakai kaunter lagi lah, kita pakai EasyBiz online. Okey. Okey, inilah rupa paras dia, perkhidmatan EasyBiz. Portal ni lah yang tuan-tuan perlu guna untuk mendaftar. Okey. Okey, pertama kena sign up user ID dan password. Kemudian bila dah buat activation, baru boleh guna portal untuk registration dan bayaran semua secara online. Kemudian bila pendaftaran telah diluluskan oleh pegawai SSM, tuan-tuan akan dapat sijil. Dia akan upload sijil dalam portal. Okay, sign in balik dalam portal. Print out sendiri sijil dalam masa 14 hari. Okay, pastikan sijil dicetak dalam masa 14 hari. Sebab lepas 14 hari, sijil dah tak boleh cetak. Kalau nak sijil, kena beli dekat portal SSM, berbayar ya. Okay, jadi pastikan sijil dicetak dalam masa 14 hari selepas pendaftaran diluluskan. Okay, biasanya tuan-tuan akan dapat notification melalui email. Bagi tahu kata SSM dah luluskan. Okay, sila masuk semula ke laman web untuk print out sijil. Okay. Pastikan tuan-puan menggunakan portal EasyBiz, laman web SSM yang sah. Okey. Laman webnya adalah http, ada seperti kat skrin tu kan, easybiz.ssm.com.my. Okey. Kalau nak cari apa-apa yang berkenaan dengan SSM, masuk ke website SSM www.ssm.com.my. Kemudian cari portal dalam website SSM. Okey, jangan Google. Okey, jangan Google apa-apa yang dekat dalam Google. Tapi masuk ke website SSM,
dan baru cari apa-apa servis dalam website SSM untuk mengelakkan tuan-puan ditipu. Okey, sebab ada banyak sebenarnya laman web yang bukan SSM punya yang menawarkan perkhidmatan yang bayarannya lebih tinggi daripada yang sepatutnya dibayar ke SSM. Contohnya tadi saya dah maklumkan bayaran pendaftaran setahun RM60, tapi laman web yang ada yang pihak ketiga yang bukan SSM punya, contohnya untuk renewal kata RM60 sebenarnya bayar pada SSM, tapi yang dalam website tu adalah RM180 untuk 1 tahun. So bayarannya sangat tinggi lah. Patutnya bayar RM60 sahaja. Okey. Jadi pastikan bila setiap kali nak guna apa-apa servis SSM, masuk ke laman web SSM, ssm.com.my, kemudian cari portal atau perkhidmatan yang tuan-puan nak gunakan. Okey, jangan Google sebab kalau Google dia memang dia akan keluar yang bukan SSM punya. Okey, SSM tidak bertanggungjawab sekiranya tuan-puan ditipu oleh pihak-pihak ketiga. Okey, jadi berhati-hatilah. Dia betul juga teknologi ni bila di hujung jari pun susah juga sebenarnya kalau kita tak berhati-hati. Okey, ni panduan untuk guna EasyBiz. Okey, kita boleh tengok detail lah, ada panduan dekat website SSM. Okey. Okay, melalui EasyBiz online ni, tuan-puan tak perlu datang ke SSM lah. Kita semuanya secara online, bayar semua online, 24 jam sehari, setiap waktu. Melainkan sistem tu di-downkan untuk maintenance je lah, tak boleh guna, okay? So tak perlu lagi nak beratur kat kaunter, nak ambil nombor, nak cek parking, datang SSM kan? Okay? Saya skip Okay, kita kalau ikutkan seperti yang dimaklumkan Cik Ahmad, ramai student yang dah berniaga secara online kan, tapi tidak mendaftar, betul tak? Okey. Ramai juga yang tanya, perlukah perniagaan online didaftarkan? Okey. Kalau ikutkan Akta Syarikat 1956, okey, masa kita buat akta tu tahun 1956, saya pun tak lahir lagi, tuan-tuan lagi lah kot yang adik-adik ni. Memang tak dinyatakan berkenaan dengan pendaftaran perniagaan online. So pada masa tu belum ada lagi kaedah perniagaan secara online. Tapi macam perniagaan secara online ni mungkin dalam 5 ke 10 tahun ni baru luas di Malaysia kan. Okey. Dalam akta tu memang belum disebutkan, tapi macam saya maklumkan di awal tadi, SSM dalam proses untuk revise akta. Okey, dalam akta yang akan keluar akan datang sama ada 2021 atau 2022, dalam tu akan dimasukkan semua yang berkenaan dengan pendaftaran perniagaan online lah. Okey. Tapi merujuk kepada Seksyen 2 tadi, seperti yang saya maklumkan definisi takrif pendaftaran perniagaan di bawah Seksyen 2 Akta Pendaftaran tadi, kan, dia ada maklumkan kat situ apa-apa bentuk trade, pertukangan, perdagangan, profession ataupun apa-apa aktiviti yang mendatangkan keuntungan dengan apa-apa aktiviti yang dijalankan, tukar beli barang, perkhidmatan, servis dan sebagainya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan adalah termasuk di bawah takrif perniagaan, betul tak? Jadi tuan-tuan berniaga online tu sebenarnya pamerkan barang tak? Dia ada kan proses pamerkan barang, orang tengok. Jadi kita contoh macam saya tengok, tuan-tuan pamerkan dekat IG, saya berminat, saya PM kan, tanya berapa harga, kita transfer duit, tuan-tuan post barang. So kat situ sebenarnya berlaku tak proses tu? Berlaku kan, walaupun sebenarnya perniagaan tu asalnya adalah online, bukan di kedai. Tapi dia berlaku proses, kita tengok barang tu, tuan-tuan pamerkan barang tu, kita tengok, kita berminat, kita transfer duit dan kita dapat barang kan, lepas tuan-tuan post kan. Okay, itu adalah satu proses perniagaan sebenarnya. Okay, so dia termasuk di bawah takrif perniagaan di bawah Seksyen 2 atau pendaftaran perniagaan. So perlu tak perniagaan secara online ni didaftarkan? Logiknya perlu tak kalau ikut takrif tu? So perlulah kan mendaftarkan. Okey. Sebab ramai yang kata tak payah daftar sebab akta ni buat 1956 tak tulis pun. Ya betul tak tulis. Tapi kalau kita baca balik takrif tu, dia jelas dekat situ. Okey. So nanti bila akta baru dah keluar nanti, tak boleh lari lah. Memang kita akan keluarkan memang ada clause-clause yang berkenaan dengan akta berkenaan dengan perniagaan online ni akan ada dimasukkan nanti. Okey. So kelebihan mendaftarkan perniagaan perniagaan yang dijalankan melalui internet ni, kalau tuan-tuan perasan kalau yang orang jual dekat IG, dekat website, kalau kita tengok kan dia ada pamerkan kan nama perniagaan dia, nombor pendaftaran. Kalau orang berniaga secara jujur, pamerkan nombor pendaftaran, maknanya dia
memang mendaftar dan dia pun tak takut. Okey, kita nak berurusan dengan dia pun tak takut sebab kita tahu dia mendaftar dengan SSM, ada alamat dia, ada contact number dia. Kat mana kita nak cari dia kalau apa-apa berlaku. Kita pun boleh check. Kalau pelanggan tengok, dia kata, nak check dekat website SSM lah. Okey, tuan-tuan boleh gunakan nombor pendaftaran tu untuk check di website SSM. Dia boleh nampak lah dia memang betul-betul berdaftar dan statusnya masih aktif, bukan expired ataupun dah tutup. Okey? Dia memudahkan pengguna dan pelanggan sebenarnya untuk check sebenarnya. Okey, boleh check secara online. Okey. Saya teruskan ya sebab macam masa dah suntuk kan. Okey, ni keratan akhbar lah berkenaan dengan pendaftaran perniagaan online. Okey. Usahawan boleh didenda RM50,000 atau penjara 2 tahun jika tidak mendaftar. Okey. Sebenarnya ramai yang cakap tak apalah, tak payah takut lah, bukan SSM boleh cari pun. Kita tak publish pun alamat rumah ke apa dekat dalam website ataupun dalam IG tu. Tapi jangan ingat SSM tak boleh cari. SSM tak boleh cari, kita cari MCMC. Okey? Multimedia Suruhanjaya Komunikasi. Okey? Kita SSM ada link dengan Suruhanjaya Komunikasi untuk pantau peniaga-peniaga online. Okey, jadi jangan cakap SSM tak boleh cari ya. Yang ada kadang-kadang keluar dekat kereta akhbar ataupun dekat dalam berita tu, kalau ada penipuan online pun kita boleh cari sebenarnya. Okey, denda RM50,000 atau penjara 2 tahun kalau tidak mendaftar. Pilihan di tangan anda. Okey, saya teruskan ya. Okey, tadi dah habis berkenaan dengan pendaftaran perniagaan online. Ada apa-apa yang tak jelas tak tentang perniagaan online? Kalau mungkin nak saya buat pencerahan yang lebih lagi, boleh masukkan dalam chat box sekarang, boleh? Sebelum saya masuk ke SPP. Okey, kalau ada masukkan ya. Tapi sambil tu saya cuba buka video ni ya. Ini video lain, bukan video tadi. Sorry, kejap ya. Kejap ya, tak tahulah kenapa tak boleh sebab tadi masa pagi tadi masa saya test dengan Cik Ahmad tadi boleh. Kejap ya. Ada tak video? Belum ada. Tak ada. Kenapa ya? Sekejap ya. Sebab pagi tadi okey je. Kita dah lebih waktu ke, Cik Pengerusi? Sekejap ya. Saya cuba cepatkan. Kita habiskan dulu. Adakah video? Khawatir bantuan yang diterima sebelum ini dihentikan serta akan dikenakan cukai sekiranya mendaftar perniagaan menjadi antara alasan lebih 1 juta usahawan kecil tidak berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDEC Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata berdasarkan kajian pada 2019 itu berkemungkinan melonjak. Khawatir bantuan yang diterima sebelum ini dihentikan serta akan dikenakan cukai sekiranya mendaftar perniagaan menjadi antara alasan lebih 1 juta usahawan kecil tidak berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDEC Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata berdasarkan
Okey, dengarkan. Khawatir bantuan yang diterima sebelum ini dihentikan serta akan dikenakan cukai sekiranya mendaftar perniagaan menjadi antara alasan lebih sejuta usahawan kecil tidak berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDEK Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, berdasarkan bancian pada 2019, seramai 1.2 juta peniaga terlibat belum berbuat demikian dan jumlah itu berkemungkinan melonjak tahun lalu. MEDEK tegasnya akan memberi perhatian supaya peniaga mendaftar untuk membuka peluang kepada mereka menerima pelbagai bentuk bantuan secara strategik daripada Kerajaan Persekutuan dan Negeri. Dengan mendaftar itu saja boleh agensi-agensi kerajaan, bukan saja dalam kementerian. Okey, dapat dengar ke tadi? Dengar tapi tak ada video tak keluar tapi dengarkan setiap apa yang dicakapkan. Okey. Video tadi sebenarnya berkenaan dengan sidang media berkenaan dengan berkenaan dengan ramai usahawan yang tidak mendaftar di SSM. Okey, jadi bantuan tidak dapat disalurkan kepada pihak yang sepatutnya. Okey, okey, jap. Kejap saya masuk balik ke slide. Okey ya. Okey. Okey, kalau ada apa-apa berkenaan dengan tak mendaftar ataupun perniagaan online tak berdaftar tadi boleh tanya kat dalam tu ya. Saya teruskan ya. Seterusnya saya nak jelaskan berkenaan dengan skim pendaftaran perniagaan prihatin. Okey, jap. Ni pun ada video juga sebenarnya. Tapi saya tak dapat tengok juga kan. Tak apalah, kita dengar je lah ya. Sebab pagi tadi masa saya try dengan Encik Ahmad okey je. So, saya pun tak tahu kenapa jadi macam ni. B40. Skim pendaftaran perniagaan prihatin SPPP di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia kini diperluas untuk dimanfaatkan kepada semua usahawan B40. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata pendaftaran perniagaan diberi percuma kepada golongan sasar B40. Bantuan terbabit untuk membantu golongan terbabit yang ingin memulakan perniagaan dan yang belum pernah mendaftarkan perniagaan mereka. Menerusi satu kenyataan, beliau berkata, manfaat terbabit juga membantu golongan mendapatkan akses pelbagai dana oleh kerajaan selain membantu golongan B40 bagi meneruskan kelangsungan hidup ketika penularan COVID-19. Syarat SPPP adalah usahawan B40 berusia 18 tahun ke atas serta pemegang MyCard atau MyPR. Selain itu, mengikut syarat pendaftaran perniagaan mempunyai maklumat dalam bangkalan data penerima bantuan prihatin nasional 2.0 bagi golongan B40 dan tiada rekod entiti perniagaan yang masih. Okey, dah habis ya. Tadi berkenaan dengan SPP, okey. Mungkin ada tuan-puan yang dah dengar ataupun dah baca atau dah tengok dekat Facebook SSM, IG, Twitter dan sebagainya berkenaan dengan SPP, Skim Pendaftaran Perniagaan Prihatin. Okey. Skim ini mula diperkenalkan pada Disember 2020. Okey. Yang SSM ini skim adalah skim dan pada Februari pertengahan Februari kita dah kembangkan lagi skim ni kepada golongan B40 dan juga pelajar. Okey, kalau dulu pernah dengar tak SSM ada bagi skim satu pelajar satu pendaftaran. Okey, kemudian bila berlakunya pandemik, SSM dah perkenalkan satu lagi skim untuk luaskan kepada golongan usahawan B40 juga. Jadi maknanya usahawan B40 juga berpeluang untuk menikmati skim ini. Okey. Skim ni adalah
diberi secara percuma. Maksudnya tadi di awal tadi saya dah maklumkan pendaftaran untuk nama perniagaan, contoh nama trade RM60 setahun, bayaran RM10 untuk maklumat perniagaan, total RM70 yang sepatutnya dibayar kepada SSM, tuan-puan akan dapat secara percuma. Maknanya tak perlu bayar lah. Okey, maknanya usahawan B40 dan juga pelajar mendaftar secara percuma. Tapi ada syarat-syaratnya lah. Okey. Okay, kategori usahawan kumpulan B40 mestilah warga negara Malaysia, memegang MyKad dan juga MyPR. PR tadi permanent resident lah. 18 tahun ke atas. Okey, mestilah penerima bantuan prihatin National 2.0. Okey, maknanya ada dalam database LHDN sebagai penerima BPN dan tak ada perniagaan yang masih aktif di SSM. Okey, contoh kalau dah ada perniagaan, dah berdaftar dengan SSM, perniagaan masih aktif, walaupun tuan-puan menerima walaupun tuan-puan ada penerima bantuan prihatin nasional, bermakna tuan-puan tidak layak untuk memohon di bawah skim ini. Okey. Jadi kalau tuan-puan macam contohnya usahawan B40 ni, kalau ikutkan memang Puan, suara tak dengar. Ya ke? Okey ke? Okey. 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 Okey, saya ulang balik tadi . Skim ni adalah untuk usahawan kumpulan B40 dan juga pelajar IPTA maupun IPTS di dalam negara sahaja. Okey. Jadi pelajar-pelajar UniKL boleh memohon secara percuma lah. Okey, yang penting kena ada mestilah warga negara Malaysia ataupun permanent resident berumur 18 tahun ke atas dan juga belajar sepenuh masa di IPTA atau IPTS dalam negara dan juga tak ada rekod entiti perniagaan yang masih aktif di SSM. Okey, kalau tuan-puan dah pernah mendaftar sebelum ini, jadi tuan-puan tak layak lah untuk mendapat skim ni. Okey. Okey, so dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran untuk kategori pelajar, IC, salinan IC, salinan kad pelajar dan juga surat perakuan daripada pihak IPT/IPTS. Okey, yang ini rasanya pihak IPT pun rasa dah tahu kot, UniKL pun dah tahu, mungkin dah My Student UniKL dah mendaftar pun sebelum ni kan. Okey, saya teruskan ya. Keratan akhbar berkenaan dengan SPP lah, skim pendaftaran perniagaan prihatin. Okey. Setakat hari ini belum ada tarikh tamat lagi lah. Okey. Jadi skim ni masih terpakai lah sehingga bila saya tak pasti lagi lah. Kami belum dapat tarikh akhir. Jadi sementara masih ada, seeloknya tuan-puan gunakanlah peluang ni untuk mendapatkan pendaftaran secara percuma ni. Mungkin sehingga geran habis nantilah. Okey. Okey, kesalahan yang sering dilakukan. Okey, biasa kesalahan yang paling biasa dilakukan adalah tak mendaftar perniagaan lah, berniaga tapi tak mendaftar. Okey. Kemudian menjalankan perniagaan tapi tak perasan CJ dah expired, tak renew. Okey, itu pun satu kesalahan juga. Okey, pastikan bila tuan-puan mendaftar, berikan maklumat yang tepat kepada pendaftar, kepada SSM lah, jangan bagi maklumat palsu. Okey. Yang seterusnya, gagal patuhi saman. Contohnya kita keluarkan compound tapi tuan-puan tak nak bayar compound, ataupun ada buat salah laku, contoh macam dekat contohnya ada premis tapi tidak menepati kehendak pendaftar, kita dah minta patuhi, tak ikut juga, jadi kita akan keluarkan saman. Okey. Denda kalau tidak mendaftar atau tidak renew, maknanya tiada pendaftaran walaupun menjalankan perniagaan tapi tidak mendaftar atau tidak memperbaharui pendaftaran selepas tamat tempoh, dendanya ada RM50,000 atau penjara 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Okey. Skip cepat ya. Ini statistik sehingga Februari 2021. Okey, jumlah perniagaan inilah yang aktif ini yang aktif ya. Ada juga yang dah mendaftar tapi tak aktif. Tapi di Perak yang aktif pada masa sekarang sehingga Februari hari itu 150,000. Okey. Ini yang aktif saja. Sebenarnya 1.4 juta ni bukanlah
jumlah keseluruhan yang mendaftar, tak lebih lagi sebenarnya, tapi ini adalah yang aktif. Okey, di Perak 150,000 yang aktif. Okey. Untuk enterprise lah, untuk syarikat dan PLT lain. Okay, e-services ni saya skip ya. Ini adalah ini adalah servis yang ada di portal SSM. Okey, nanti boleh tengok dekat website SSM lah. Kalau ada apa-apa servis yang tuan-puan nak guna, boleh rujuk terus ke laman web SSM. Okey. Nak beli maklumat boleh dapatkan melalui e-info atau My Data dekat portal SSM. Okey, saya dekat website SSM juga kita ada satu portal yang SSM uploadkan laman sesawang atau media sosial yang disyaki menipu pelanggan. Okey. Contohnya bila ada aduan, SSM dah buat siasatan, kita dah investigate, tengok rupanya media sosial ni dia sebenarnya menipu pelanggan, contoh ambil duit tapi tak dapat bayaran, tak dapat barang ataupun hilang dan sebagainya. Okey, ini antara yang dah di blacklist SSM lah. Jadi dengan kerjasama MCMC lah macam saya maklumkan tadi. Okey, jadi berhati-hati jika tuan-puan berurusan dengan peniaga-peniaga online. Okey. Ini boleh tengok dekat website SSM ya, ada di website SSM. Okey, itu saja. Ada lagi kesoalan nanti boleh masuk dalam chat box lah. Nanti kita terus jawab lepas ni. Kalau ada lagi. Sebab saya dimaklumkan Cik Ahmad tadi chatbot ni akan ada selama 2 minggu kan. Okey, jadi kalau ada lagi nanti boleh masukkan. Nanti kejap lagi mungkin saya sendiri yang akan jawab kat situ. Okey, terima kasih kepada Puan atas perkongsian yang diberikan tadi. InsyaAllah saya rasa cukup padat, walaupun sekejap tapi saya rasa cukup padat untuk kita tahu apa sepatutnya tanggungjawab kita sebagai seorang peniaga. Alhamdulillah macam yang Puan sebutkan tadi, Alhamdulillah ada ramai juga pelajar UniKL MIMED yang dah mendaftar, yang dapat pendaftaran percuma itu kita dah buat lebih kurang 2 tahun. Alhamdulillah ramai juga pelajar yang mendaftar dan berniaga secara sah lah dari segi perundangan Malaysia insyaAllah. Untuk sebarang pertanyaan kepada semua audiens yang ada, untuk sebarang pertanyaan masih boleh kita tanyakan dalam chat box. InsyaAllah pegawai SSM akan terus menjawab persoalan anda. Untuk sesi hari ini saya rasa cukup setakat ini sahaja. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan bersama lagi dengan SSM mungkin pada sesi yang akan datang. Mungkin kita perlu panjangkan sikitlah masa dengan SSM sebab saya rasa banyak lagi persoalan yang mungkin timbul because of ada di antara pelajar yang dia tak nak register SSM because of dia takut nanti tak dapat BPN apa semua, so yang tu mungkin belum clear lagi. Hopefully ada soalan yang student akan tanya lagi lah dalam chat box. Okay, sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak SSM atas kesudian untuk berkongsi maklumat pada kita semua. InsyaAllah semoga ia bermanfaat bukan sahaja kepada pelajar sebab dalam sesi ini juga ada staff dan alumni yang join. Okay, supaya semoga semuanya bermanfaat. Terima kasih terhingga pada pihak SSM atas kesudian. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih pada semua audiens. Saya akhiri sesi kita dengan ucapan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih. Okay, sama-sama.